nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 23 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 5 Mei 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Perak Zon 1 Tapa, Slim River dan Tanjung Malim 7.21. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Setiawan dan Pulau Pangkor 7.23. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.16. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.13. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.13. Zon 3 Maran, Cenoh, Jengka, Termeloh, Berat dan Jerantut 7.16. Zon 4 Bentong, Raub dan Kuala Lipis 7.18. Zon 5 Genting Sempah, Janda Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerat dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.30 petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.40. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna, Selabukan, Kunak dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.16. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25 petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 23 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 5 Mei 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar ya, masih setia bersama kami. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Moga petang ini petang yang bersemangat. Oh, kalau bulan Ramadan petang-petang semangat katanya. Semangat tanya ibu-ibu kita, semangat nak buat juadah berbuka puasa. Ada sahabat-sahabat kita yang pun sebenarnya untuk buat persiapan awal sebenarnya bagaimana untuk lepas ni nak uruskan pula bersama dengan sesi keluarga kan. Alhamdulillah bagus. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ni kita dapat sama-sama seiring sekeluarga uruskan kehidupan kita. Masya Allah. Insya Allah. Dan walau di mana anda berada, destinasi anda, kami juga memohon untuk anda patuhi SOP di mana sahaja anda berada. Di luar rumah, di dalam rumah pun kena ada SOP sebenarnya untuk kita biasakan diri bila kita keluar. Ya betul. Kita pun dapat makluman
daripada pihak keselamatan kerajaan kita dapat umumkan bahawa esok dapat bermula beberapa SOP dan juga kuasaan dari sudut PKP di beberapa daerah, tambah-tambah di Selangor kan. Kita dapat makluman, jadi kita pun kena buat perancangan juga dari sudut kerja kita, urusan kita semuanya. Moga dapat dilalui dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Semoga semuanya baik-baik dan tenang-tenang, insyaAllah. Dan untuk selepas ini, insyaAllah kita akan bersama rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. InsyaAllah kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak. Betul. Dan kita akan hayati perbincangan dengan tajuk marah. Kan ini pun satu sifat yang kita rasa perlu ke marah, ataupun ada tempat-tempat yang tertentu kita boleh marah ke? Kan? Dan semestinya kena kurangkan marah waktu bulan Ramadan. Nanti kita bincang selebihnya. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus hantar soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM yang kita akan membawa secara langsung di situ. Betul. Dan juga anda boleh sama-sama share sebanyaknya untuk mendapat lagi manfaat sebaik-baiknya. Ya, insya-Allah. Para pendengar, setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Perkara belum pernah dianugerahi di dalam
Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Dengan aplikasi MyPMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyPMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Wana Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur, alhamdulillah. Kita teruskan lagi dalam siaran kita waktu ini membawakan pertemuan yang baik-baik untuk dengarkan rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami, yang mana kita akan sama-sama mengikuti lagi perbincangan dengan tetamu kita yang dah pun bersedia untuk membawakan bicara ini. Ya, kita bersama di Kunti Alhamdulillah yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Mana Syafiq, apa khabar? Alhamdulillah. Baik seadanya Doktor. Bagaimana puasa Doktor? Itulah, kita dah masuk ke 10 hari-hari yang terakhir kan. Ya. Biasa sekejap je rasa kan. Ya, betul. Biasa dulu kita biasa nampak doktor selalu ambil cuti 10 hari terakhir kan. Untuk iktikaf, masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Masih lagi luangkan masa bersama kita pada petang ini dan kita jemput anda untuk sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga untuk sama-sama anda hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi di ruangan yang dah pun kita siap sedia kepada anda. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan tajuk kita hari ini terus lagi kita nak bawakan berkaitan dengan apa sahaja dalaman kita ni. Kita dah bincang ni batin dalaman kita ni. Ya, dan tajuk ini bukannya jangan marah. Sifat marah ni sebenarnya nak cakap jangan marah pun susah juga kan, sebab ada tempat-tempat tertentu yang dibolehkan marah kan. Ada memang tempat-tempat tertentu kita kena kurangkan marah, tak boleh marah. Mungkin kita akan bincang dengan lebih lanjut. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah silakan doktor. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah. Dan seperti yang kita cakap tadilah, kita pun dah masuk penghujung Ramadan. Kita ambillah kesempatan ini untuk kita sama-sama mempergiatkan amalan kita 10 malam terakhir kan. Ya. Kita pun tak pasti berapa hari lagi kita dapat dan tahun depan dapat ke tidak kan. Jadi untuk hari ini kita membicarakan tentang marah ni pun Ramadan juga. Berkaitan dengan Ramadan juga kan. Kalau kita lihat salah satu daripada apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini ialah jangan marahlah. Kan, menahan marah. Kan itu adalah salah satu puasa orang-orang yang khusus, orang yang dekat dengan Allah. Dia juga menahan marah. Dia bukan macam orang yang biasa-biasa berpuasa. Dia berpuasa yang biasa ni dia tahan lapar, makan, minum dan hubungan suami isteri sahaja. Tetapi bagi orang yang lebih tinggi lagi, dia menahan juga percakapan yang sia-sia, yang batil, bergaduh dengan orang dan marah orang, tengking orang. Tapi bukanlah Ramadan saja. Bukan lagi macam mana. Ramadan tu permulaan. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang kita dengar orang cakap kan, aku ni sebab puasa je, kalau aku tak puasa kau ni memang petelan, siap kan. Lepas jadi buka puasa di tengah. Dia tak boleh lah macam tu kan. Jadi Ramadan ini adalah permulaan macam Mona kata untuk didik kita dan seterusnya.
kita mahu macam tu juga. Masya-Allah. Walaupun bulan-bulan lain, Syawal dan seterusnya pun kita sama juga keadaan kita supaya kita juga dalam keadaan macam kita berada dalam bulan puasa. Kalau tak 100% pun adalah sakit baki sikit kan. Tak adalah sampai balik macam asal kan. Baik, jadi salah satu sifatnya ialah sifat marah. Marah ni ialah sifat zahir ke sifat batin? Marah ni sifat batin. Ya. Kan orang marah ni kita tak nampak dia. Tapi kemarahan itu boleh nampak. Kadang-kadang diam pun boleh marah. Jadi kita nampak dia tu kadang-kadang dia benda yang dalaman dia. Kadang-kadang kemarahan dia tu kita tak nampak langsung. Tak tahu pun. Tapi dalam dia tu membuat-buat marahnya menggelegak. Ada orang marah dia kita nampak. Muka pun dah muka nampak. dia merah, mata dia berapi-api, baik. Telinga dia merah. Kalau Rasulullah ada tanda-tanda dia. Dan kalau dia marah, dia muka dia merah. Riwayat banyak menyebut. Tapi kalau yang ekstrem lagi, marah dia memang baling kursi lah. Baling parang, baling pinggan. Apa yang dekat yang tu yang marah yang memang obvious lah nampak tu. Kan, suara yang tinggi. Jadi itu tanda-tanda orang marah. Baik, kita dalam Islam kita diajar supaya menahan kemarahan. Dan Nabi SAW salah satu dia punya uswatun hasanah, sifat yang paling unggul bagi Nabi. Nabi ni banyak sifat. Sifat-sifat mulia semua daripada Nabi. Tengoklah kalau kita kaji apa sifat yang tak ada. Kan semua ada. Pemurah, dialah paling pemurah di bulan Ramadan. Tapi antara sifat yang kita kira yang paling tinggi sekali yang ada juga bagi Nabi ialah dia memiliki sifat yang disebut sebagai halim. Orang yang mampu menahan marah yang amat sangat. Kita tahan juga marah sikit je. Kan? Tapi orang yang boleh menahan kemarahan yang dahsyat ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas apa saja aniaya orang kafir terhadap baginda. Orang kafir buat apa? Tak ada apa yang baginda balas. Semua yang dibuat kepada baginda yang bersifat peribadi, letak tahi atas perut unta atas belakang ke, letak apa semua sekali. Apa saja yang dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah balas. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam akan marah apabila dia melibatkan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hak Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar, maka pada ketika itulah kita melihat Nabi SAW marah. Tetapi apabila melihat kena kepada peribadi dia tak marah. Kalau kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Taif sebagai contoh. Bagaimana dia pergi ke Taif, dia pergi berdakwah kat sana dan dia dibaling dengan batu. Kita selalu sebut cerita ni dan kita ulang lagi. Bagaimana orang Taif melayan baginda SAW sehingga baginda dan Zaid luka. Kalau kita marah kan? Marah. Tapi Nabi SAW tak marah. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah SWT supaya memberikan hidayah kepada orang-orang yang menzalimi baginda. Sebab baginda ini, mereka ini tidak tahu. Jadi dan dalam satu riwayat kita juga pernah sebut dan kita sebut lagi dan kita ulang sebut bagaimana seorang Yahudi yang cuba menguji Nabi SAW supaya Nabi marah. Dia provoke Nabi dengan pelbagai cara. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tetap tak marah. Sehinggalah dia kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku melihat pada dirimu itu memiliki sifat-sifat Nabi yang akhir zaman. Dia dah tahu dah ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ni orang Yahudi, orang Kristian semua tahu. Kan? Jadi aku lihat pada cirimu ada sifat-sifat seorang Nabi yang akhir zaman yang akan diutuskan oleh Allah. Cuma satu lagi aku tak nampak ialah adakah kau ini orang yang penyabar? Kerana mengikut kitab diorang, ilmu pengetahuan diorang,
Nabi akhir zaman ini seorang yang mempunyai kesabaran yang tinggi, halim, orang yang sabar. Dan pada hari ini setelah aku uji engkau, ternyata kau memang seorang yang halim, yang penyabar yang tinggi. Jadi dengan itu aku mengucap 2 kalimah syahadat, masuk Islam. Jadi inilah kisah-kisah kita kata sekitar tentang marah, menahan marah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hayat baginda yang banyak kalau kita nak ulang, tetapi untuk mukadimah perbincangan kita cukuplah itu dulu, nanti kita masuk yang lebih lain insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan untuk waktu ini. Dan untuk para pendengar, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita bincang dengan tajuk hari ini iaitu marah. Okey. Dan banyak soalan alhamdulillah yang masuk pada waktu ini di talian 011-29004004 dan juga di FB Live IKIM FM. Betul, ada sahabat kita ni bertanya, doktor, macam mana Islam melihat tindakan daripada perasaan marah ini, doktor? Silakan. Saya nampak perasaan marah ini secara umum lah. Perasaan marah ni dia biasanya dia bukan sekadar marah dalam dalaman kita. Marah macam tu kan, dia akan pergi, dia akan reflect macam kita sebut tadilah, dia akan terzahir dengan kata-kata. Dia tongkeng, dia maki, dia hama. Itu adalah simptom orang yang marah. Kan marah ni bukan marah dia tahan dalam dia saja. Kalau dia menahan kemarahan, okey, itu terpuji. Tetapi orang yang tak menahan kemarahan, dia akan luahkan kemarahan dia itu, sama ada dengan kata-kata, sama ada dengan perbuatan. Dia lempang orang yang dia rasa dia marah, kan? Dia bunuh pun ada. Jadi itu adalah manifestasi ataupun kesan akibat daripada kemarahan yang tidak dikawal. Boleh jadi ekstrim ya. Dia boleh jadi ekstrim. Jadi pandangan Islam ialah suruh kita kawal kemarahan. Sebab itu kita lihat di sini, kalau kita baca hadis Nabi menyebut laisa syadidu bisurah. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nabi kata, bukanlah orang yang kuat itu orang yang gusti ni. Kederat dia. Kederat dia tu. Itu bukan orang yang kuat. Tetapi orang yang kuat, yang sebenarnya hakikat orang yang kuat ialah orang yang boleh mengawal nafsu dia ketika dia marah. Sebab itu Syafiq, hari itu kita berbicara tentang mengawal zahir, mata, telinga, apa semua sekali kan. Hari ini, musim ini kita berbicara tentang mengawal batin. Batin kita bermula dengan nafsu makan, nafsu berkata-kata. Ini ialah nafsu marah. Marah ini satu sejenis nafsu. Dan nafsu marah ini kalau kita perhatikan, dia penting ke tak penting? Penting. Apa saja istilah nafsu, dia perlu bagi kita. Nafsu makan perlu, kena kawal. Kalau tak kawal, dia jadi pelahap. Kalau tidak kawal, dia jadi macam-macam lagi, jadi penyakit, jadi macam-macam. Nafsu bercakap pun sama, kawal. Cakap yang berfaedah, cakap betul, jangan cakap bohong, kawal. Perlu ke tak nafsu bercakap? Perlu. Untuk mengajar, untuk ni, keinginan untuk bercakap itu. Yang ketiga, nak kita cakap tentang marah. Nafsu marah ni perlu ke tak? Perlu. Masa mana? Masa berperang. Fisabilillah. Bayangkan kita tak ada nafsu nak berperang, nak marah. Orang kafir buat kita hina Islam dan sebagainya. Sabar je lah. Cool je. Sebab apa? Sebab kita tak ada kemarahan. Tak ada. Nafsu kita mati, marah mati. Jadi sebab itu dalam Islam dia tidak boleh orang yang tidak ada kemarahan pada kebenaran, pada hak. Maknanya marah ini ada yang hak, ada yang batil. Ada yang boleh, ada yang tak diboleh. Yang boleh, contoh kita kata macam tu. Macam berperang, macam mendidik anak, kita kena marah. Anak kita tak betul, sebab itu Nabi kata, rotan anak kamu. Rotan untuk mendidik dia. Kan? Dia mesti kena ada juga. Marah itu marah untuk mendidik. Dalam marah mendidik tidak salah. Kan? Kita mendidik dia untuk takdibkan dia, mendisiplinkan dia. Jadi ini ialah kemarahan-kemarahan yang dibenarkan. Kita tak kata semua marah tu tak boleh, tak. Marah yang dibenarkan. Suami marah pada isteri, boleh. Kalau isteri buat tak betul, tak boleh nak bersabar je. Kena. Kalau suami yang bersabar di atas maksiat, di atas benda yang tak betul isteri buat, itu dipanggil suami dayus.
Jadi kita tak boleh. Dalam diri kita nafsu perlu ada tetapi perlu dikawal. Ya, wallahualam. Next. Okey. Itu dia Kita kalau lihat dari sudut pendekatan marah itu sendiri, macam mana kita melihat sudut tersebut. Dan berikutnya ada lagi yang bertanya, doktor, bagaimana hendak merawat penyakit marah yang menjadi tabiat seseorang? Adakah kerana keturunannya memang seorang pemarah ke macam mana, doktor? Baik, pertama sebab tu kita ada kelas atau kita kata program ini. Salah satunya nak belajar bagaimana nak kawal marah. Kan? Satu, kita kena ada ilmu pengetahuan. Kita kena ada ilmu pengetahuan. Mana-mana pun dia akan bermula dengan ilmu pengetahuan. Kita kena tahu bahawasanya mana yang baik. Saya selalu sebut dua benda, dua ekstrim ini. Marah atau menahan marah. Kan? Marah, lepaskan geram kita ataupun menahan marah. Yang dipuji, yang virtuenya ialah menahan marah. Yang dikejinya ialah melepaskan marah pada tempat yang tak betul. Sebab itu dalam satu riwayat Nabi menyebut seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, perintahkanlah kepada aku suatu amalan. Yang sedikit tak apa pun Rasulullah, tapi perintah aku, nasihatlah aku nak buat apa. Nabi kata apa? La taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, selain daripada itu, apa nasihatmu padaku ya Rasulullah? Nabi kata apa? La taghdab. Beberapa kali Nabi SAW mengulangi kepada lelaki itu supaya kau jangan marah. Mungkin sifat lelaki itu yang pemarah. Jadi untuk orang yang macam ini, Nabi SAW nasihatkan dia, la taghdab. Itu yang sesuai dengan dia. Itu yang sesuai dengan dia. Sebab itu dalam orang yang contohnya menjalani sesuatu amalan kerohanian, tarekat ke tasawuf ke apalah, biasanya salah satu daripada mukaddimah ataupun tahap awal orang memasuki jalan suluk ilallah ini ialah pertama sekalinya ialah menahan marah. Mengawal diri menahan marah selama satu tempoh 40 hari ke supaya selama tempoh itu dia tidak marah. Marah tak tentu pasal. Marah ini kita kena faham bahawasanya tidak dikendaki oleh Islam kecuali dalam hal-hal yang kita sebut tadi. Yang kedua, marah ini terbit kerana apa? Cuba kita fikir. Sebenarnya marah ini terbit dalam banyak keadaan kerana ego kita tercabar. Kerana ego kita tercabar. Betul tak? Dan ego ini tak bagus dalam Islam. Ego ini ialah perasaan dalaman diri kita bahawasanya kita ini lebih hebat daripada orang. Kita ini lebih mulia daripada orang. Kita ini lebih baik daripada orang. Kita ini lebih pandai daripada orang. Jadi apabila ego kita tercabar, maka kita akan marah. Tapi bagi orang yang mampu mengawal nafsu marah dia dan mampu menundukkan ego dia, orang buat apa kat dia pun dia mampu bersabar. Seperti Rasulullah pernah diceritakan Saidina Khalifah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ini dia digelar sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Walaupun dia jauh daripada para sahabat. Tapi disebabkan dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Salah satunya dikatakan baginda Khalifah Umar Abdul Aziz, dia berjalan ronda dan dia masuk ke satu tempat masjid gitulah. Dan dalam masjid tu gelap, orang dah tutup lampu lah. Kat Malaysia pun masjid malam-malam tutup lampu. Tapi adalah orang tidur dekat baranda tu dan sebagainya. So Umar mungkin nak tengok ke kawasan ke apa dengan pengiring-pengiring dia. Dan dia tersepak satu orang yang tengah tidur. Dia tersepak orang tu marah kat dia. Orang tu kata, kau buta ke sepak aku? Jadi pengiring dia nak kejutkan orang yang kata khalifah buta, nak rotan, nak sebat lah, kata cakap biadab dengan khalifah. Umar Abdul Aziz kata,
Dia tanya aku buta. Aku dah jawab, tak. Dia tanya, kau buta ke dia? Aku dah jawab, tak. Habislah cerita, tak apalah. Apa yang kau nak marah sangat kat dia, kata. Itu kan kita nampak karakteristik orang yang boleh mempositifkan suasana keadaan kan. Jadi dia tidak ada, ego dia tu tidak ada. Dia boleh bersabar walaupun dia seorang khalifah. Dan orang hina dia, kau ni buta ke? Dan dia kata, aku tak buta. Aku tak nampak. Bukan ini ada soalan tu kan nak marah. Jadi kalau kita lihat, salah satu sebab kita marah ialah kerana ego kita tercabar. Dan dia bukan disebabkan keturunan Tok Jangguk ke apa pahlawan Bugis ke apa hang tua ke pendekar ke tok nenek aku tok guru silat ke apa. Dia tak ada ngomong-ngomong. Dia individu sendiri. Dia adalah diri kita sendiri. So janganlah kita nak kaitkan dengan apa tu semua. Dia diri kita sendiri. Dan saya melihat orang yang mudah marah ini sebenarnya seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf, dia melambangkan hati yang kotor. Dia perlambangan kepada hati yang kotor. Kalau kita sensitif sangat, sikit-sikit kita marah, bad tempered, kan, sikit-sikit marah. Benda yang kecil je pun, tapi kita punya marah je. Itu something wrong dengan kita punya rohani kita, roh kita. Maknanya kita mungkin pada hati kita kotor dan kita kena memperbanyakkan istighfar dan berzikir kepada Allah dan selawat supaya hati kita dapat dibersihkan dan kita punya jarum sensitif itu akan kurang sikit. Jadi menggerakkan itu, dia tidak sensitif, tidak. Kalau tidak dia punya spring tu naik cepat sangat. Jadi kita kena kawal diri kita tu. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami harinya di Radio IKIM. Kota Baru 89.8. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga,
Mavil Care adalah jawapannya. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, pek makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Peningnya fikir nak masak apa hari ni. Timbuk perencak order Cik Ana kan ada? Kok bulu, mana nak boleh makan steamboat di malam hari. Tak do. Kalau produk ni masak-masak Cik Yana nak bori. Ingat, ingat Cik Yana. Sampai kotor kat padu bona. Ingat, ingat Cik Yana. Fenomena. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak IKIM, dan kita bincang dengan tajuk marah. Ya, Alhamdulillah, dan banyak soalan sebenarnya doktor, bagaimana banyak situasi tapi kita nak go case by case ni nanti kemudian insya-Allah. Tapi pada waktu ini doktor, bagaimana kita nak mengawal marah kita? Ya, itu satu soalan yang baik sebab kita dah cakap tadi, marah tak boleh nak hilang. Ya. Kita tak boleh nak hapuskan marah. Sebab marah kita perlu. Perlu dalam keadaan tertentu, mendidik, perlu dalam peperangan, perlu dalam nasihat orang dan sebagainya. Perlu ada sifat itu, sifat nafsu itu ya. Baik, sekarang untuk kita kawal marah. Pertama kita kena, yang kita sebut di awal tadi, pertama kita kena ada pengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuannya adalah marah itu tak elok. Kalau dia bukan pada tempatnya, yang lebih baiknya ialah kita bersabar. Menahan marah. Yang kedua, bila kita dah faham begitu, kita kena tengok pula bagaimana kita nak kawal marah itu. Jadi kalau kita nak kawal marah, banyak dianjurkan dalam Islam. Salah satunya ketika kita marah, kita kena cakap contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz. Kita cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon Allah Taala jauhkan, lindungkan kita daripada syaitan. Yang kedua, kita tahu, selalu kita dengar, ambil wudu. Kalau marah, ambil wudu. Kita dah dengar dah, kita tak buat je. Ada orang marah pergi ambil wudu. Sekejap saya marah ni, saya nak ambil wudu. Tak ada orang buat. Kalau macam tu tak jadi marah. Jadi tak jadi marah lah. Tapi tak, dia lagi marah. Ya, jadi kalau di negara Arab tu, saya tu ingat lah, kalau saya dulu, kalau orang Arab bergaduh ni, dia akan suruh selawat. Sallu ala Nabi, sallu ala. Ya akhi, sallu ala Nabi, sallu ala. Dia macam tu. Dia suruh selawat. Ittaqillah, ittaqillah. Wahidu. Wahidu. Itu cara dia kan. Ya. Jadi kita kena banyakkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kena berwudu. Dan kalau kita pun tahu kalau orang berdiri suruh duduk, kan? Biasanya orang duduk tu dia berdiri kan. Sebab dia marah. Sebab dia marah kan. Dia berduduk. Kalau dia pakai baju cantik, dia pergi buka pula sisi lengan pula kan. Kalau di sisi lengan tu kita pergi taking balik dia punya baju. Opposite dia kan. Dan pernah juga salah satu caranya ialah kita bila kita marah, kita letakkan muka kita ke tanah. Itu salah satu anjuran juga. Sebab apa, marah ini perangai syaitan. Di salah satunya sifat kepanasan yang dipanaskan oleh syaitan. Nafsu kita campur dengan syaitan, memang panas lah. Dan jadi salah satunya adalah kita tundukkan muka kita ni ke tanah. Letakkan pipi kita tu ke tanah. Kan jadi sejuk sikit lah, begitulah. Jadi, dan kita kena ingat satu ayat Quran yang memuji tentang orang yang menahan kemarahan. Ayat yang sangat selalu kita dengar, wal kazimina ghaiz. Orang yang menahan kemarahan. Jadi ini antara sifat ataupun antara cara-cara untuk kita
cuba mengawal kemarahan kita bermula daripada kita memahami tentang kelebihan orang yang menahan kemarah. Kita pernah sekali Rasulullah SAW dia bertemu dengan seorang wanita yang kehilangan kehilangan keluarga, dan Rasulullah menasihati dia dan ucapkan takziah kepada dia. Dia marah pada Rasulullah. Dia kata, kau tahu apa? Kan? Bukan kau yang mati, bukan keluarga kau kan? Dia kata, keluarga aku, kau tak rasa kau boleh lah suruh sabar. Dia tak tahu yang dia marah tu Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pun pergi je lah. Rasulullah tak kata apa. Kemudian orang beritahu perempuan tu, kau tahu ke kau marah siapa? Marah siapa saat ni? Dia kata, siapa? Rasulullah tu. Astaghfirullahalazim. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, minta maaf tadi aku terlepas. Aku tak tahu yang kau tadi Rasulullah. Aku minta maaf, aku hilang kesabaranku. Rasulullah kata, as-sabru as-sabru inda, kemarahan itu pada pukulan yang pertama. Apa kesabaran itu pada saat yang pertama, hentakan yang pertama. Samatul ula. Dia pada hentakan yang pertama. Maknanya apa, Syafiq? Kalau kita nak marah seorang, kesabaran yang dituntutnya lah pada ketika nak marah tu. Pada kita boleh pukul, kita boleh lempang dia, kita tahan. Itulah dikatakan orang yang sabar, orang yang menahan kemarahan. Bukannya kita pukul belasah dia, ataupun kita jerit, tengking, maki, hamun dia. Habis tu settle dah, kita pun dah sejuk dah. Sorry lah brother, aku tak niat lah. Habis dah. Itu dah tak guna, useless. So selalu jadi kan? Jadi kan? Biasa jadi macam tu kan? Selalu jadi dalam kalangan kita. Kita dah pukul, maki, hamun orang apa semua sekali. Lepas tu sudah tu reda tu. Brother sorry lah, tak ada, aku tak tahan sangat. No. That's not the way. Yang Islam nak ialah ketika kita dah nak marah, kalau kita boleh lempang, kita lempang, kita boleh jerit, kita boleh carut ke maki ke, kita nak je pada ketika itu. Tetapi kita tahan diri kita dengan sabar yang kuat sekali, menahan itu semua. Itulah ganjaran yang paling besar orang yang mampu menahan kemarahan pada saat itu. Itu yang kita nak buat tu, insyaAllah. Okey, mungkin last kita ada apa-apa soalan lagi sebelum kita menutup. Berapa minit lagi, Syabah? InsyaAllah. Ada sedikit lagi, Doktor. Masa yang kita ada. 3 minit lagi, Doktor. Betul. InsyaAllah. Kita meraihkan sahabat-sahabat kita yang mungkin hantarkan soalan. Kita nak ke Shah Alam, Doktor. Ada sahabat kita bertanya, dalam Islam, Doktor, bagaimana pendapat Doktor sekarang ni? Adakah terdapatnya marah merajuk, marah menegur, ataupun marah sayang? Contohnya. Itu istilah Melayu lah kot. Tapi dalam Islam dia ada dua je marah ni. Satu marah yang mahmudah, yang terpuji. Satu marah yang mazmumah. Marah yang elok dan marah yang tak elok. Marah yang elok ni macam kita sebut tadi, marah berjihad, marah mendidik anak, marah antara majikan dengan orang bawah dia untuk mendidik. Itu marah yang okey. Selain daripada itu, kalau marah kerana ego kita, itu marah yang tak elok. Jadi istilah-istilah tu saya tak tahu dia punya spirit itu macam mana. Marah merajuk ni macam mana? Kan kalau sebenarnya bukan marah, dia sekadar nak bergurau dengan suami dia, pura-pura merajuk ke apa. Itu tak adalah kita kata marah. Yang marah ni ialah apabila dia menyentuh ego kita. Kita tahu, Mona, ketika kita marah, saya sendiri saya tahu. Aku ni marah sebab ego tercabar. Kan kita tahu. Astaghfirullah. Kita marah, astaghfirullah. Aku ni kenapa ni tak ikhlas aku marah ni. Kan. Kalau kita marah anak kita lain. Kadang-kadang kita marah anak kita di peringkat awal kita masih ikhlas. Lepas tu dah over dah, terlebih dah pula. Astaghfirullah, aku dah terlebih. Itu yang kita kena pandai melihat diri kita, adakah kita kemarahan kita itu dah bercampur dengan nafsu kita dan bisikan syaitan, ataupun kemarahan kita itu masih dalam niat kerana Allah Ta'ala.
Itu yang kita kena jaga. Kena tapis juga ni. Kena tapis. Kena pandai membezakan. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ni banyak sangat soalan doktor, tapi untuk waktu ini minat pendengar kita dengan marah. Ya, dia nak tahu syarat untuk mengawal marah itu dan sifat-sifat marah, masya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor, kesimpulan dalam 1 minit silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan, dan salah satu yang dianjurkan di bulan Ramadan ini selain daripada banyak yang dituntut ialah supaya menahan marah. Ya. Dan salah satu soalan juga tadi yang Syafiq baca kat saya, dia kata ada orang bulan Ramadan tak marah, bulan selepas Ramadan dia marah-marah. Kita tak mau jadi macam tu. Kita jadikan Ramadan sebagai permulaan kita mendidik hati rohani jiwa kita supaya kita dapat mengawal daripada marah-marah. Kemudian selepas daripada ini kita menjadi orang yang halim, orang yang bersabar, yang tinggi sekali. Orang yang sabar, yang kuat kesabaran dia. Sebab apa? Sebab kalau kita sabar di atas apa yang orang buat kepada kita yang mencabar ego kita, kita diberi pahala Allah Ta'ala. Kita beri pahala Allah Ta'ala. Jangan kita ingat, dia kata ni, dia boleh cakap 10 sekali, aku cakap 10 kali, aku boleh jawab 10 kali. Itu orang yang ego kan? Kata-kata orang yang ego kan? Dia tak nak berkawan dengan aku semalam lagi tak nak berkawan dengan dia. Kan? Jadi itu semua adalah kata-kata orang yang memiliki ego yang tinggi, kesombongan yang tinggi. Dan orang yang sombong bukan ahli syurga. Kita tak mau ada walau sekelumit pun sifat sombong, ego, takabur dalam hati kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dia kena terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Nia Ruskiman. Jazakallah ana kulli khair doktor. Selamat berbuka puasa, insya-Allah doktor. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM, dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan semula rancangan Fas'aluna. Boleh buat ulang kaji, tonton di Facebook Live IKIM FM. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Kota Baru 89.8. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kalau nak beli penapis air beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. Hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019-2246-333. 019-2246-333. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom, restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Ina, badan aku asyik letih lah sejak mengandung ni. Apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Las? Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh,
Tahu. Las yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah atau www.las.my. Susu kambing. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk